Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Musnah harapan Najib, itu tajuk berita hari ini. Apabila dilaporkan bahwa titah edendum tahanan rumah Najib hanya kabar angin, disahkan oleh Saifuddin Nasution Ismail, Menteri KDN Malaysia. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail hari ini menegaskan kepada Dewan Rakyat bahawa edendum diraja yang dikatakan memerintahkan penahanan rumah bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak hanyalah kabar angin atau hearsay. Dalam jawapan kepada pertanyaan beberapa ahli parlimen mengenai perkara itu, Saifuddin merujuk mereka kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Julai yang menolak tindakan Undang-Undang Najib untuk mengesahkan kewujudan edendum itu. Kota Bahru, ahli Parlimen Taqiyuddin Hasan juga ikuti keputusan mahkamah ketika peguam yang berkenan bawa ke mahkamah. Dan mahkamah kemudian anggap bahawa edendum ini hanya hearsay. Itu sudah jelas keputusan mahkamah. Kita tidak patut timbulkan lagilah, kata beliau. KDN pun lagi jauh. Kita tak anggotai Pardon Board atau lembaga pengampunan. Tak ada langsung. Jadi, wujud atau tidak edendum yang dikatakan, mahkamah kata ketika perkara itu diangkat peguam berkenan, mahkamah kata cerita ini sipolan dengar sipolan dapat dari sipolan, itu maknanya hearsay. Jadi selesai kat situlah. Saya tak nak ulas lebihlah, katanya lagi. Saifuddin berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan rang Undang-Undang Belanjawan 2025 apabila Ramkalpal Singh, Pakatan Harapan Bukit Gelugur dan Taqiyuddin Hasan PN Kota Bahru menuntut penjelasannya berhubung rancangan kerajaan menggubal tahanan Undang-Undang Tahanan Rumah. Ini termasuk sama ada cadangan itu yang menurut Putrajaya bertujuan untuk menangani kesesakan di kemudahan penjara di seluruh negara akan terpakai kepada Najib yang kini dipenjarakan kerana rasuah. Sehubungan itu, Saifuddin memberitahu Dewan Rakyat bahawa pada ketika itu hasrat kerajaan hanya untuk menangani kesesakan penjara akibat kes reman. Menurut menteri itu, kini terdapat kira-kira 28,000 individu yang ditahan di penjara di seluruh negara, sementara menunggu perpijaraan jenayah mereka selesai. Justru katanya, individu yang disabitkan kesalahan seperti Najib tidak akan terpakai di bawah rancangan itu kerana dia telah pun disabitkan kesalahan. Kalau sudah disabitkan, tidak termasuk dalam kita punya cadangan ini, kata Saifuddin lagi. Termasuk, kalau dia kena reman 10 tahun ini, tak layak dipertimbanglah untuk tahanan rumah kerana ia tunjukkan tahap keseriusan kesalahan dia itu, katanya. Terdahulu, Saifuddin berkata rancangan itu adalah untuk memberi mahkamah kuasa budi bicara untuk memerintahkan tahanan reman di kediaman peribadi mereka sendiri. Hanya mereka yang menghadapi perbicaraan bagi kes tertentu yang dianggap kurang serius layak tambahnya lagi. Bagaimanapun, apa yang diberitahu menteri kepada parlimen hari ini bercanggah dengan kenyataannya yang dibuat kepada media kira-kira 3 minggu lalu. Menurut bernama, Saifuddin memberitahu pemberita di Klang pada 20 Oktober bahawa rang undang-undang itu akan mempertimbangkan pesalah kali pertama yang tidak melakukan jenayah besar seperti wanita hamil, tidak melakukan jenayah besar, warga emas dan orang kurang upaya. Seperti yang saya katakan, angka yang layak dipertimbang ialah 20,000 orang yang merupakan pesalah pertama. Ia juga disasarkan kepada pesalah yang melakukan kesalahan tidak serius. Contohnya ibu tunggal dihimpit kemiskinan yang mencuri susu kerana ingin memberi anaknya makan dan dijatuhi hukuman penjara, katanya. Sementara itu, dalam isu bersaingan, Saifuddin mendedahkan lebih 180 kes membabitkan isu 3R telah direkodkan sejak Mac 2023. Sejak Bukit Aman menubuhkan pasukan petugasnya pada Mac 2023, mereka telah mendokumenkan 182 kes, katanya lagi. Daripada jumlah ini, 138 telah diselesaikan, manakala baki 44 lagi masih dalam siasatan.
Apa komen Anda untuk isu kali ini? Adakah harapan lagi untuk Najib? Menurut daripada laporan ini, memang Najib sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat tahanan rumah. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat pada malam ini ialah apabila anak Tengku Muda Pahang diheret ke mahkamah. Ada pelbagai reaksi ditimbulkan oleh netizen berkait dengan laporan berita ini. Ada yang bersetuju supaya undang-undang di Malaysia ini sudah adalah adil dan saksama. Kerabat di Raja Pahang, Tengku Edi Akyasa Tengku Abdul Rahman, diheret ke Mahkamah Magistrate Kuantan atas pertuduhan mencederakan seorang lelaki menggunakan pisau Jun lalu. Pertuduhan itu dibuat kira-kira 2 bulan selepas Malaysia kini melaporkan dakwaan serangan terhadap pekerja binaan dan penyelenggaraan jalan alias Awang 44 tahun. Anak Tengku Muda Pahang, Tengku Abdul Rahman ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bila itu dituduh bersama Nik Nur Hisham Afendi, Nik Muhammad Zani 39 tahun, Muhammad Fauzi Mad Nur 44 tahun, Muhammad Taufik Daud 44 tahun dan Khairul Azhar Rosli 38 tahun. Tengku Abdul Rahman ialah adik kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Salah seorang daripada tertuduh, Muhammad Fauzi, berkhidmat sebagai anggota polis. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan lapor media. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh bersama-sama mencederakan pihak alias menggunakan pisau di kawasan lot tanah Bangsal Kuda, Jalan Teluk Sisek di Kuantan pada 6 Jun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun, didenda, disebat atau mana-mana daripada 2 hukuman itu. Pihak pendakwaan diketuai oleh pengarah pendakwaan Pahang, Shahrizad Ismail di hadapan Magistrate Raja Nur Suziana Sakila Raja Mamat. Malaysia kini pada 5 September lalu melaporkan seorang kerabat diraja Pahang bersama sekumpulan orang didakwa menyerang dan mencederakan alias menggunakan pisau. Nama Edi tidak didedahkan ketika itu kerana dia belum dituduh di mahkamah. Alias mendakwa seorang rakan kerabat itu menikam pahanya. Manakala kerabat itu pula menembak ke arah kakinya tetapi tersasar. Bapa kepada 8 orang anak itu mendakwa dia diserang susulan pertikaian berkaitan isu tanah di Rompin. Yang didakwa dia terlibat dalam pembinaan jalan di situ. Ketika dihubungi Malaysia kini sebelum ini, polis berkata menyiasat kes itu dari setiap sudut tetapi tidak menyatakan dengan jelas sama ada siasatan turut menjurus kepada penggunaan senjata api. Kes itu turut mendapat perhatian Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah yang menggesa. Polis bertindak tegas kerana tiada sesiapa yang lebih tinggi dari undang-undang termasuk kerabat diraja. Sementara itu dalam prosiding hari ini, pihak pendakwaan memohon jaminan RM10,000 dikenakan terhadap setiap tertuduh. Dia juga mencadangkan syarat tambahan supaya kesemua mereka melapor diri di balai polis berdekatan setiap bulan dan tidak mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Bagaimanapun, Peguam Bela YC Lan memohon minimum dalam lingkungan RM5,000 terhadap Tengku Edi Akyasa atas alasan masih ditanggung ibu bapa. Shelan juga memohon jumlah sama untuk Nik Nur Hisham Afendi dan Khairul Azhar yang bekerja sebagai penternak lembu. Peguam Muhammad Badrul Zaman yang mewakili Muhammad Fauzi pula memohon jaminan rendah terhadap anak guamnya yang menyara isteri dan anak yang masih bersekolah. Magistrate kemudian menetapkan jaminan RM7,000 bagi setiap tertuduh dan seorang penjamin dan membenarkan semua syarat tambahan dicadangkan pendakwa.
Dia juga menetapkan tarikh 11 Disember depan untuk sebutan kes tersebut. Beberapa orang memberikan komen. Oasis PG kata, ini baru betul tak ada kabel-kabel. Yang salah tetap salah walau siapapun dia. Nasiblah kau, kata seorang lagi pengomen terpengaruh. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.